Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran hari ini kita akan masuk di 6.3 penghantaran dan pengagihan elektrik. Objektif yang kamu akan dapat di akhir pembelajaran ini, yang pertama, kamu akan dapat menjelaskan komponen yang terlibat dalam sistem penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik. Yang kedua, kamu dapat menerangkan sistem pendawaian elektrik di rumah. Dan yang ketiga, dapat menerangkan ataupun mengenal pasti sistem komponen keselamatan yang digunakan dalam sistem pendawaian di rumah. Pada pembelajaran lepas di 6.2 kita telah belajar bagaimana elektrik itu dijana di stesen jana kuasa. Jadi seterusnya, bagaimana tenaga elektrik itu dihantar dan diagihkan. Kita akan belajar pada topik ini. Okey, seterusnya kita jumpa dua perkataan. Yang pertama penghantaran, yang kedua pengagihan. Ada 4 komponen penghantaran di sini. Yang pertama adalah stesen jana kuasa. Yang kedua adalah stesen transformer injak naik. Yang ketiga adalah rangkaian grid nasional. Dan keempat adalah lapangan Swiss. Itu yang berkaitan tentang penghantaran. Okey, seterusnya 3 komponen dalam pengagihan elektrik. Yang pertama pencawang masuk utama. Yang kedua pencawang bahagian. Yang ketiga adalah stesen transformer injak turun. Kita akan lihat bagaimana yang dikatakan sebagai. Okey, sekarang kita lihat bagaimana sistem penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik berlaku. Ia bermula di mana? Secara tentu di stesen jana kuasa. Yang A ni adalah stesen jana kuasa. Jadi stesen jana kuasa ni biasanya menghasilkan arus ulang-alik dengan nilai voltan 11,000 dan 25,000 V. 25,000 volt. Okey, jadi seterusnya arus ulang-alik daripada stesen jana kuasa tu dia akan dialirkan dimasuk ke BN. Okey, BN ni apa? Ia adalah stesen transformer injak naik. Tugas dia adalah untuk menaikkan voltan arus ulang-alik tu sebanyak 132,000 atau 275,000 atau 500,000 volt. Okey, dinaikkan di sini. Seterusnya, arus ulang-alik dengan voltan yang tinggi itu akan pergi ke mana? Akan melalui satu rangkaian kabel penghantaran. Okey, di sini C. Okey, apa nama dia? Rangkaian grid nasional. Okey, ini adalah rangkaian grid nasional. Okey, seterusnya, apa itu rangkaian grid nasional? Ataupun apa ketujuan? Tadi kan tujuan tenaga elektrik dihantar dalam voltan yang kecil, yang tinggi tetapi arus yang kecil. Kita tengok tadi kan, voltan semua dia hantar tinggi, dinaikkan guna transformer injak naik. Jadi tujuan dia adalah mengurangkan kehilangan tenaga dalam bentuk tenaga haba ke persekitaran akibat rintangan yang terdapat dalam kabel elektrik. Okey, jadi tenaga ni boleh hilang. Jadi sebab itulah kita perlukan arus yang kecil dan voltan yang tinggi. Okey, seterusnya, apakah kelebihan rangkaian stesen jana kuasa utama negara ke rangkaian grid nasional? Jadi kelebihan dia yang pertama, rangkaian grid nasional dapat menjamin bekalan elektrik yang berterusan ke kawasan-kawasan tertentu. Okey, itu dia punya fungsi dia. Yang kedua, rangkaian grid nasional dapat membantu menjimatkan kos bahan api. Dia hanya dihantar melalui kabel penghantaran.
Okey, jadi kesan ya pada kediaman yang lokasinya berhampiran dengan pylon rangkaian grid nasional. Apa kesannya? Yang pertama adalah arus ulang-alik dengan voltan yang tinggi dialirkan melalui kabel penghantaran. Jadi kita tahu ya arus dalam kabel ni sangat tinggi. Itu bahayalah. Okey, jadi medan elektromagnet yang kuat dihasilkan oleh arus ulang-alik pada voltan yang tinggi dapat dikesan di kawasan berhampiran dengan pylon tersebut. Okey, maksudnya bila dia ada medan elektromagnet, dia mungkin akan mengganggu dari segi gelombang elektrik ataupun dari segi perkakas elektronik. Okey, seterusnya kita bincangkan DC tadi. Okey, penghantaran. Dan satu lagi dalam penghantaran ialah dipanggil sebagai lapangan Swiss. Okey, jadi di atas ini sampai di lapangan Swiss, semua ini adalah penghantaran. Stesen jana kuasa, stesen transformer injak naik, rangkaian grid nasional dan juga lapangan Swiss. Okey, jadi lapangan Swiss ni juga dia digunakan untuk membolehkan stesen jana kuasa dan grid yang tertentu ditutup untuk kerja penyelenggaraan tanpa memotong bekalan elektrik pada pengguna. Kita boleh tutup lapangan Swiss untuk penyelenggaraan, tapi bekalan elektrik tetap masih boleh dialirkan pada pengguna. Okey, seterusnya kita pergi kepada komponen yang terlibat dalam pengagihan. Okey, yang pertama komponennya adalah yang dipanggil sebagai pencawang masuk utama. Okey, ni adalah pencawang masuk utama yang E1 dan E2 ni. Okey, dan di pencawang masuk utama juga arus ulang-alik dialirkan melalui siri transformer injak turun. Okey, jadi injak turun ni akan menurunkan arus voltan ni kepada 33,000 volt kepada industri berat. Okey. Jadi industri berat dapat 33,000. Okey. Sama juga pada industri ringan dia juga ada pencawang masuk utama. Ada juga transformer injak naik. Injak turun. Injak turun. Sebab apa? Industri ringan lebih sikit dia nak guna arus voltan tu berbanding industri berat. Jadi untuk industri berat 32,000, tetapi untuk industri ringan dia juga akan diturunkan sebanyak 33,000 juga. Okey, untuk industri ringan dia akan diturunkan kepada 11,000 volt. Okey, seterusnya dia akan pergi ke mana? Okey, dia akan pergi ke kawasan hospital, pejabat. Yang mana di hospital dan pejabat kebiasaannya hanya memerlukan sebanyak 415 volt. Jadi kat sini nampak B ni ataupun BT ni adalah injak turun. Jadi setiap ni ada injak turun. Di hospital, di pejabat, di bangunan sekolah, 415 volt. Dan seterusnya di akhir, dia akan pergi ke rumah kediaman. Okey, jadi rumah kediaman yang kita duduk hanyalah sebanyak 240 volt. Okey, sama juga dia akan guna injak turun untuk menurunkan arus voltan ulang-alik itu. Okey, jadi ini adalah di bawah ni adalah kawasan di mana kawasan penghantaran arus voltan di atas pengagihan. Kita ulang kaji balik apa yang berlaku di sistem penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik. Okey, yang pertama dia bermula di stesen jana kuasa 1. Okey, seterusnya dia akan pergi stesen transformer injak naik. Okey, untuk menaikkan arus voltan ulang-alik kepada 132,000, 275,000 dan juga 500,000 volt. Seterusnya dia akan ke mana? Dia akan pergi ke nombor 3 rangkaian grid nasional. Okey. Seterusnya
dia akan pergi ke nombor 4 ni adalah lapangan Swiss. Okey, jadi ke atas ni semua adalah sistem penghantaran. Okey, jadi sistem pengagihan pula, yang pertama adalah di mana? Di nombor 5. Okey, nombor 5 ni adalah pencawang masuk utama, di mana di sini ada transformer injak turun. Ia akan menurunkan arus itu kepada 33,000 volt, di mana ini adalah untuk kegunaan industri berat. Seterusnya dia akan diturunkan lagi di nombor 6, dia akan masuk ke pencawang bahagian, juga ada transformer injak turun akan menurunkan sebanyak 11,000 volt. Okey, seterusnya yang akhir sekali dia akan pergi ke kawasan-kawasan pejabat, hospital ataupun rumah, ataupun dia punya nilai volt yang adalah 415 untuk yang tinggi dan 240 untuk ke rumah kediaman yang biasa. Okey, cikgu ada soalan yang senang di sini. Bagaimanakah anda menghidupkan kipas dan lampu? Senang je jawapan dia kan. Kalau kamu jawab, hanya petik Swiss, tekan Swiss. Okey, itu jawapan yang mudah. Tapi tahu tak, sebelum di Swiss tu, bagaimana arus itu mengalir daripada luar rumah. Sebelum kita belajar kan daripada stesen jalan kuasa. Maka dia pergi ke transformer, injak naik, pergi ke grid nasional, pergi ke lapangan Swiss, pergi ke pencawang masuk utama. Okey, seterusnya dia pergi pencawang masuk bahagian. Di sinilah bermulanya bagaimana arus itu masuk ke rumah kamu. Okey, jadi yang pertama, daripada pencawang bahagian ni dia akan dialirkan melalui satu penghantaran yang dipanggil sebagai sesalur. Okey, daripada sesalur tu dia masuk ke rumah, pergi ke sistem pendawaian rumah kamu. Seterusnya barulah arus voltan tu akan masuk kepada Swiss ni untuk dihidupkan dan dimatikan. Okey, itu basic dia. Okey, seterusnya sistem pendawaian elektrik di Malaysia. Jadi, untuk sistem pendawaian elektrik di Malaysia, terdapat dua jenis yang berbeza, iaitu yang pertama adalah pendawaian satu fasa atau dikenali sebagai fasa tunggal, dan yang kedua adalah pendawaian tiga fasa. Pendawaian satu fasa hanya sesuai dan stabil apabila penggunaan elektrik yang tidak melebihi 10 kilowatt ataupun 10,000 watt ataupun 50 ampere. Ya, jadi seperti kawasan mana? Kawasan perumahan ataupun luar bandar ataupun sikit saja kegunaan. Okey. Untuk tiga fasa juga sesuai ataupun stabil bagi penggunaan elektrik yang melebihi. Okey, mesti melebihi 10,000 watt ataupun melebihi 50 ampere. Sama juga seperti kawasan komersial dan juga industri. Kita akan bincangkan tentang pembekalan tenaga elektrik dan sistem pendawaian elektrik di rumah. Jadi, arus elektrik tu sebelum dia pergi ke luar rumah tu, dia akan melalui di mana? Pencawang bahagian. Okey, dari pencawang bahagian dia akan masuk melalui dawai hidup. Okey. Seterusnya, kotak fuse utama dan satu fuse utama di sini. Dan seterusnya dia akan melalui meter elektrik. Jadi meter elektrik inilah yang digunakan untuk menyukat jumlah unit tenaga elektrik yang digunakan di rumah kamu. Jadi dia akan ada pengiraannya untuk mendapatkan berapa nilai jumlah tenaga elektrik yang kamu gunakan selama 1 bulan. Okey, jadi untuk dawai hidup ni, terdiri daripada 240 volt. Okey, maksudnya 240 volt yang daripada luar tadi, pencawang bahagian tu akan melalui dawai hidup masuk ke dalam. Okey, jadi sebenarnya dua bahagian ni, iaitu kotak fuse dan juga meter elektrik masih lagi terletak di luar rumah. Dia tak masuk rumah lagi. Okey, sekarang kita masuk ke dalam rumah. Seterusnya di dalam rumah, arus akan mengalir melalui satu unit kotak fuse. Satu unit pengguna kotak fuse, yang di mana kotak fuse ni kalau kita tengok, dia ada switch utama. Switch utama ni
dia punya fungsi adalah mengawal jumlah arus yang mengalir melalui litar dalam rumah. Ya, dia ada juga pemutus litar ELCB ataupun Earth Leakage Circuit Breaker. Ya, tujuan dia untuk memutuskan litar apabila arus berlebihan mengalir melaluinya. Okay, yang ketiga, dalam kotak fuse juga ada pemutus litar MCB atau Miniature Circuit Breaker. Fungsinya adalah untuk mengasingkan litar akhir ke bahagian lain peralatan elektrik. Okey, seterusnya arus akan pergi ke litar pemanas, litar penghawa dingin dan juga litar yang mempunyai soket-soket dalam rumah kamu. Jadi kita tengok apa itu kotak fuse. Okey, cuba tengok. Ini adalah gambar kotak fuse. Ya, kamu boleh rujuk di rumah masing-masing. Di mana terletaknya switch utama. Ya, kalau kamu tengok yang paling besar ni adalah switch utama. Yang kita boleh tolak dia ke bawah. Okey. Dan juga di sini ada ELCB. Ya, ELCB ni yang mana? Yang tekan tu. Ya, kamu perlu tekan. Bila kamu tekan tu, elektrik akan jatuh. Okey. Sesuai MCB yang kecil-kecil ni. Okey. Itu adalah komponen yang terdapat dalam kotak fuse. Okey, seterusnya tadi litar dia akan pergi litar ke pencahayaan dan juga litar yang terdapat soket di rumah kamu. Ya, itu adalah sistem pendawaian di rumah. Okey, kita boleh ulang kaji daripada bagaimana sistem penghantaran tenaga elektrik ataupun pengagihannya di dalam rumah. Yang pertama, dia akan pergi ke mana? Ini apa ni? Ini adalah pencawang bahagian. Okey, pencawangan bahagian dia akan melalui dia akan mengikut mana? Dawai hidup. Okey, satu. Merah ni satu dawai hidup. Okey, seterusnya dawai hidup akan pergi ke fuse utama. Ini nombor 2. Okey, pergi ke meter elektrik. Seterusnya ni di luar rumah. Okey, dalam rumah dia akan melalui switch utama nombor 4. Seterusnya dia pergi ke litar kuasa nombor 5. Okey, dan pergi ke mana? Dia akan pergi ke litar pemanas, lampu, soket. Okey, dan juga arus itu akan berpatah balik ataupun arus ni akan berulang alik melalui nombor 6 iaitu dawai hidup. Okey, nombor 7 ni apa? Nombor 7 ni adalah dawai bumi. Jika terdapat kebocoran arus elektrik, dia akan pergi ke dawai bumi. Palam 3 pin dan palam 2 pin. Untuk palam pin dan 3 pin dan 2 pin yang digunakan di seluruh negara, ada terdapat pelbagai perbezaan. Contohnya di Hong Kong, di India, Amerika, Jepun dan Eropah. Kalau kita tengok, dia punya palam 3 pin dan 2 pinnya berbeza daripada apa yang kita gunakan di Malaysia. Jadi, kita boleh gunakan adapter ataupun palam pengubah suai untuk menyesuaikan dengan alatan ataupun soket kita di Malaysia. Baik, ini adalah contoh palam 2 pin. Apa ada 2? Ada 2 pin ya. Okey, seterusnya contoh palam 3 pin. 1, 2, 3. Okey, serika kamu palam 3 pin. Ya, pemanas air palam 3 pin. Elektrik dalam palam 3 pin. Okey, contoh palam 3 pin adalah seperti cerai elektrik dan juga setrika. Okey, jadi untuk palam 2 pin contohnya seperti pengering rambut dan berus gigi. Jadi kedua-dua ni akan memperolehi tenaga elektrik daripada soket pada dinding. Okey, jadi kalau palam 2 pin ni biasanya kita pakai adapter ataupun penyambung pengubah suaian. Okey, seterusnya apakah yang terkandung dalam palam 3 pin dan palam 2 pin?
Ya, dia ada dawai hidup, dawai neutral dan dawai bumi. Okey, jadi pemasangannya mestilah mengikut kod warna antarabangsa dalam pendawaian. Okey, untuk menjamin keselamatan pengguna. Jadi mesti ikut wire tu pada dia punya tempat yang betul. Contohnya untuk yang di atas ni adalah tempat dawai bumi. Jadi dawai bumi tu ciri fizikalnya belang kuning hijau. Okey, seterusnya yang berdekatan dengan Swiss ni adalah dawai hidup. Dawai hidup yang berwarna perang. Terus yang sebelah kiri ni adalah dawai neutral yang berwarna biru. Okey, kalau kita tengok dalam dalam 3 pin ni, dia ada satu lagi komponen elektronik iaitu ialah fuse. Apa itu fuse? Fuse merupakan seutas wayar halus. Okey, kat tengah ni ada fuse, wayar fuse halus ni mudah menjadi panas dan melebur apabila arus mengalir melaluinya lebih besar. Lebih besar daripada apa? Lebih besar daripada nilai fuse tersebut. Okey, maksudnya kalau fuse tu 5, arus tu yang datang lebih pada 5, maksudnya wire yang tengah-tengah tu akan melebur. Jadi bila ni melebur, dia akan terputus. Bila dia terputus, elektrik juga akan terputus, arus elektrik. Ada dua jenis fuse. Yang pertama adalah fuse cartridge dan yang kedua adalah fuse boleh ganti. Okey, kalau kita tengok fuse cartridge ni, dia tak boleh, kalau dia melebur, maksudnya dia dah dia tak boleh gunakan, dia putus dah, maksudnya kita kena beli baru, tak boleh guna dah. Tapi kalau fuse boleh ganti, bila wire yang di bawah ni, dawai yang di bawah ni terputus, kita boleh ganti dengan seutas fuse, wire fuse yang baru. Okay, bagaimanakah penentuan nilai fuse? Nilai fuse ialah nilai maksimum arus yang dapat mengalir melalui fuse tanpa menyebabkan wayar fuse-nya melebur. Contoh wayar fuse tu 5 ampere. Jadi wayar fuse 5 ampere membenarkan arus maksimum 5 ampere melaluinya. Maksudnya kalau arus tu lebih, jadi dia akan memutuskan litar. Jadi antara nilai fuse yang lain yang kita boleh dapati di pasaran adalah 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, 5 ampere, 10 ampere, 13 ampere, 15 ampere dan 30 ampere. Okey, bagaimana kita nak pilih fuse ni? Pemilihan nilai fuse bergantung pada nilai arus maksimum yang mengalir melalui 1 liter atau peralatan elektrik. Jadi setiap peralatan elektrik dia ada satu nilai maksimum yang boleh arus lalui. Jadi fuse yang bakal digunakan sepatutnya mempunyai nilai yang lebih tinggi sedikitnya daripada arus maksimum yang mengalir melalui 1 liter atau peralatan elektrik dalam keadaan operasi biasa. Contohnya, cerai elektrik ni, cerai elektrik arus maksimum yang boleh lalu adalah 11.34. Okey, kat sini 11.34 yang boleh arus lalu melalui cerai elektrik ni. Okey, seterusnya kita nak kena pasang fuse kat sini, nilai dia lebih tinggi sikit daripada 11.34. Maksudnya kita ambil 13 ampere. Jadi dalam palang 3 pin ni kita pasang 13 ampere. Kita kena ambil lebih sikit nilai arus maksimum yang melalui cerai ni. Okey. Jangan pula ambil bawah. Kalau kamu ambil nilai yang bawah, contohnya ambil 10, maksudnya tak sempat nak lalu masuk, dia dah terputus. Komponen keselamatan sistem pendayaan elektrik rumah. Ini antara komponen keselamatan Swiss. Swiss ni. Seterusnya fuse, komponen keselamatan. Kenapa fuse? Sebab arus besar yang mengalir dia akan mematikan atau memutuskan litar. ELCB kita dah bincang tadi. Apa fungsi ELCB?
ya, fungsi dia adalah untuk memutuskan litar apabila arus berlebihan melaluinya. Sama juga MCB, ya, dawai hidup dan juga pengalir kilat. Okey, keselamatan dalam penggunaan peralatan elektrik di rumah. Jadi apabila menggunakan peralatan elektrik, langkah keselamatan perlulah diutamakan. Ya, kenapa? Kerana untuk mengelakkan kematian ataupun kecederaan. Okey, jadi kalau seseorang itu gagal mematuhi keselamatan, dia akan menyebabkan kemalangan yang serius. Contohnya langkah keselamatan adalah pada dawai bumi. Okay, apa yang berlaku? Ya, sekiranya seseorang individu tu menyentuh bahagian logam yang dibumikan. Okay, ada bahagian logam yang dibumikan, arus besar, maksudnya arus tu arus besar, dan jika ada arus besar itu, dia akan mengalir ke bumi. Okay, sebab dawai bumi ni, ya, dia akan mengalir ke bumi dan tidak akan mengalir ke badan individu tersebut. Jadi selamatlah daripada arus yang besar itu. Jadi arus yang besar itu juga akan meleburkan fuse, seterusnya memutuskan litar elektrik. Itu dia punya fungsi dawai bumi itu. Okay, seterusnya langkah keselamatan yang lain, ya, adalah seperti tak boleh pasang terlalu banyak beban pada satu soket. Kalau banyak beban, nanti arus tu dia terlalu terbeban dan dia akan boleh meletup. Okey, yang kedua, tak boleh memegang soket ataupun menghidupkan switch dalam keadaan tangan yang basah, kerana tangan yang basah tu ataupun air itu sendiri boleh mengalirkan arus elektrik. Yang ketiga, jangan menggunakan kabel yang telah rosak. Ya, bahaya. Okey, keselamatan dan penggunaan peralatan elektrik. Ya, apabila menggunakan peralatan elektrik, langkah keselamatan perlulah diutamakan. Kenapa? Untuk mengelak kecederaan dan kemalangan jiwa. Jadi kegagalan mematuhi keselamatan akan menyebabkan kemalangan yang serius. Jeff mengajak Michael ke rumahnya untuk bermain permainan video. Michael sangat teruja kerana mereka berdua ingin berehat selepas minggu peperiksaan yang memenatkan. Apabila Jeff ingin memasang sebuah palam 2 pin pada soket, dia mendapati papan soket telah penuh. Dia mula mencari sebuah papan soket yang lain. Dia menjumpai sebuah papan soket dan cuba memasang palam pada soket. Palam tersebut tidak boleh dipasang pada soket. Jeff hendak mencungkil soket dengan pemutar skru apabila Michael menghalangnya dengan serta-merta dan memberitahu tindakannya tidak selamat. Tenaga elektrik adalah sangat penting dalam kehidupan harian kita, tetapi penggunaan tenaga elektrik yang salah atau tidak selamat boleh menyebabkan kemalangan elektrik. Ini termasuk menyentuh wayar dengan tangan yang basah, menyentuh wayar yang rosak dan memasukkan objek logam ke dalam soket elektrik. Untuk mencegah kemalangan elektrik, terdapat langkah-langkah keselamatan yang perlu kita patuhi. Jangan sambungkan terlalu banyak peralatan pada satu soket. Pastikan kabel dijauhkan dari air atau pemanas. Elakkan menggunakan wayar dengan penebat yang rosak. Tanggalkan palam dengan memegang kepalanya dan bukan dengan menarik wayar penyambungnya. Elakkan menyentuh peralatan elektrik dengan tangan yang basah. Minta juru elektrik yang bertauliah untuk membaiki peralatan elektrik yang rosak. Matikan suis utama sebelum memasang atau memeriksa peralatan elektrik dan cabutkan pengecas dari soket apabila tidak digunakan. Apabila seseorang mengalami kejutan elektrik, langkah-langkah berikut perlu diambil untuk menyelamatkan mangsa. Pertama, matikan suis utama dengan serta-merta sebelum membantu mangsa. Kemudian, alihkan mangsa dari sumber elektrik
dengan menggunakan penebat seperti kayu, kain atau plastik. Selepas mengalihkan mangsa, baringkan mangsa dalam kedudukan yang sesuai untuk memudahkan pernafasannya. Jika mangsa tidak bernafas, lakukan pernafasan mulut ke mulut (CPR) dengan serta-merta. Seseorang yang menjalani latihan CPR akan dapat melakukan prosedur ini dengan betul. Akhir sekali, dapatkan ambulans untuk menghantar mangsa ke hospital terdekat untuk rawatan perubatan yang serta-merta. Sini ada soalan. Soalan pertama, berapakah nilai voltan sesalur yang dibekalkan kebanyakan rumah di Malaysia? Jawapannya adalah 5 saat. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, nilainya adalah 240 V. Okey. Soalan kedua. Sesuaikan jenis-jenis dawai berikut pada fungsinya. Okey, apa fungsi dawai neutral? Dawai neutral membawa arus elektrik dari peralatan elektrik ke pencawang bahagian. Dawai hidup membawa arus dari pencawang bahagian ke peralatan elektrik. Dawai bumi membumikan arus bocor. Okey. Soalan yang terakhir, namakan 3 komponen keselamatan dalam sistem pendawaian di rumah. Kita bincang tadi apa? Nyatakan jawapannya 5 saat. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, jawapannya boleh nyatakan Swiss, fuse, ELCB, MCB, dawai bumi dan juga pengalir kilat. 6 cikgu bagi. Okey, jadi itu sajalah untuk pembelajaran pada kali ini. Okey, sekian. Terima kasih.